أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid An-Nur, seterusnya Saf Al-Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat, ayahanda ibunda yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni suka untuk saya kongsi sepotong kata hikmah yang saya petik daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwalun lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillah la li syai'in dunahu qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Saya bacakan terjemahannya, nanti kita akan lihat satu persatu insya-Allah. Makna kata hikmah ini, orang soleh, yakni orang yang menuju kepada Allah. Ar-rahilun, orang yang sedang rihlah, yang sedang menuju kepada Allah, telah mendapat hidayah dengan anwari tawajjuh, dengan nur, yakni pelita ataupun cahaya ibadah, ya, yang merupakan amalan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan satu lagi golongan, wal wasiluna ilaih wal wasiluna lahum anwarul muwajahah, satu lagi dia kata, sedangkan orang yang telah sampai, mereka tertarik oleh nur yang langsung daripada Tuhan, bukan sebagai hasil ibadah, tetapi semata-mata kurniaan rahmat Allah. Justru orang soleh, yakni orang yang sedang menuju pada Allah, dia menuju ke alam nur, sedangkan yang telah sampai berkecimpung di dalam nur, kerana orang yang telah sampai itu telah bersih daripada segala sesuatu yang lain selain Allah, sebagaimana firman Allah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah dia bawa masuk firman Allah, ya, yang diambil daripada surah dalam surah Al-An'am ayat 91, ya, qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Apa kata Allah Ta'ala dalam ayat ini? Katakanlah wahai Muhammad, katakan Allah, kemudian biarkan yang lain-lain selain daripada Allah tu, biarkan mereka dalam kesibukan mereka, berkecimpung, bermain-main. Itu pulang, ya. Katakan Allah, itu cukup. Yang lain-lain tu biarkan depa. Ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kata hikmah ni, Ibnu Athaillah membawakan kepada kita ada dua golongan hamba, ya, dalam konteks ilmu tasawuf ataupun kata hikmah ni lah. Yang pertama, ar-rahil. Ar-rahil yakni orang yang sedang dalam perjalanan. Kadang-kadang disebut juga sebagai al-murid. Al-murid ni orang yang berkehendak, ya, orang yang nak. Ataupun kita sebut ar-rahil, orang yang sedang menuju dalam perjalanan. Menuju ke mana ni? Menuju kepada nak mengenal Allah lah, ya, menuju kepada ma'rifatullah. Sebab ini ilmu tasawuf, ya. Dia kata orang yang sedang menuju kepada Allah
tak sama dengan orang yang telah sampai pada makam mengenal Allah, tak sama. Dia kata orang yang menuju ini dia dalam proses, sedangkan orang yang dah sampai itu jauh beza dengan orang yang sedang menjalani. Kita ambil contoh mudah tuan-tuan, ya. Contohnya kita datang masjid ni hari Jumaat, ya, orang datang masjid, ramai orang datang masjid. Tapi beza tak orang yang datang awal dengan yang lambat? Beza, ya. Orang yang pukul 12 ataupun 12.30 dah sampai, dia lebih tenang, dan dia dah iktikaf dalam masjid, dan dia akan dapat duduk soft di depan, dan dia dapat aircon yang selesa, ya? Dan dia boleh baca Quran, dia boleh wirid dan sebagainya, dan dia lebih tenang. Orang yang lambat datang, azan baru dia datang, tengok dalam dah penuh, tambah pula SOP kan. Dia datang duduk mana? Mungkin duduk luar ni. Saya tak tahulah sekarang ni dah boleh luar pada kawasan masjid ke, saya tak tahulah. Tapi katakan bukan PKP, ya, mungkin akan keluar daripada parking kereta dan sebagainya. Panas kan? Panas. Kalau panas terik lah, bertahan lah. Kalau hak jenis hujan pula, nasib koma lah. Jadi satu, tempatnya tak selesa, dan pasti orang yang datang lambat ini tuan-tuan, dia punya pahalanya takkan sama dengan orang yang datang awal. Kita baca hadis kan, ganjaran orang datang awal dengan lambat. Bermakna tuan-tuan, begitu kata Ibnu Athaillah dalam bentuk kita nak kenal Tuhan, orang yang dah sampai makam ma'rifatullah ataupun musyahadah lain tuan-tuan. Dari segi keyakinannya, dari segi kesyukurannya, dari segi amal ibadahnya tak sama. Contoh tuan-tuan, sama juga. Saya sekarang ni di rumah kita kan ada TV, kadang kita ada internet kan, Unify ke MXS Fiber, so kita boleh akses internet 24 hours, ya. Saya biasa kadang kalau lambat sikit tidur sebab nak tunggu pukul 12 suku 12.20 gitu, ada live siaran langsung solat isyak nakal, ya, solatul isyak min Masjidin Nabawi min Masjidil Haram. Tengok kan siapa jadi imam. Jadi kita tunggu 12 suku, saya tengok YouTube. Jadi tengok. Jadi tuan-tuan tengok Kaabah, tengok orang tawaf, seronoknya kan? Seronok. Jadi tuan-tuan, sama tak kita yang niat nak pergi umrah? Saya kata minggu depan aku nak pergi umrah, dah beli tiket semua. Maksudnya dalam perjalanan, belum pergi lagi, sedang menuju tu. Tengok di TV, oh seronoknya mereka pergi kan. Sama tak kita yang menonton TV, nampak Kaabah dalam TV, dengan orang yang betul-betul duduk depan Kaabah? Tak sama. Tengok-tengok TV, ini Pak Mat kampung aku ni. Tengok masuk TV, nampak kamera tu shot kat dia. Pak Mat tuan-tuan, dia di depan Kaabah dah, dia lagi seronok, ya. Dia punya feel tak sama. Jadi begitu tuan-tuan, orang yang dah betul-betul kenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia punya kelazatan dia lain macam. Yang ni dikata, Ibnu Athaillah kata, orang yang dalam perjalanan ini dia dia mendapat hidayah dengan nur, dengan anwari tawajjuh, dengan nur pelita ibadah. Dia dapat hidayah dengan jalan ibadah. Betul lah, kita menuntut ilmu itu hidayah. Ilmu tu hidayah, ya. Kita solat ni pun hidayah. Semua ni hidayah tuan-tuan, ya. Jadi, dan banyak orang yang sedang menuju ni tuan-tuan, dia selalu bergantung dengan amal ibadah dia. Contoh kan, kenapa kita baca surah Al-Mulk setiap malam? Sebab kita tahu, Ustaz beritahu surah itu boleh menyelamatkan kita pada azab kubur. Betul. Sebab Nabi sebut, hiya suratul mani'ah. Surah Al-Mulk ini surah yang menghalang. Tamna'u min azabil qabr, yang menghalang kita daripada azab kubur. Betul hadis tu, ya. Tapi ada memang kisah memang pelik sikit lah, ya. Tak silap saya hadis tu hasan gharib. Tapi hadis tu bukan kata lemah.
Hadis tu agak pelik dari segi penceritaannya, tapi hadis tu tidak dikatakan dhaif. Sebab ada seorang sahabat tuan-tuan, dia berjalan, dia pergi satu tempat, kemudian dia mendirikan kemah. Dia bangun kemah, dia bermalam kat situ. Malam-malam dia duduk ibadah dalam kemah dia tuan-tuan. Tiba-tiba dia mendengar ada orang mengaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia dengar orang ngaji Quran. Dia tengok kanan kiri tak ada orang, atas bawah tak ada orang. Oi, meremang belum rumah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita pun gitu, terus kata dalam kemah, di rumah seorang pun dah meremang. Tengok buka TV ke tak buka TV, handphone bunyi tak bunyi, sudah. Siapa pula baca ni? Sahabat Nabi pun macam tu juga dalam riwayat sebut. Dia punya risau tuan-tuan, hai siapa pula mengaji ni, tak ada orang. Dia pun berlari jumpa Nabi SAW. Dia pun cerita kat Nabi, aku dengar dalam kemah aku ada orang mengaji Quran ni, tapi tengok atas bawah kanan kiri tak ada orang. Nabi kata, memanglah atau kamu pergi dirikan kemah atas kubur orang pasal apa? Rupanya dia buat kemah tu atas kubur orang, kubur sahabat. Kubur sahabat kadang tak ada tanda tuan-tuan kan. Jadi rupanya dia dirikan kemah tu atas makam seorang sahabat Nabi. Jadi Nabi kata yang si mati itu sewaktu hayatnya dia sentiasa mengamalkan Al-Mulk. Sebab tu Nabi kata surah Al-Mulk itu surah yang menghalang kita dari azab kubur. Tapi tuan-tuan hadirin sekalian, kita bukan salah, betul lah hak Nabi kata tu, surah itu insya-Allah dengan amalan kita duk istiqamah baca itu akan mendapat kita manfaat selamat daripada azab kubur insya-Allah. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Taala. Cuma kita perbetulkan sikit, aku ni baca Al-Mulk bukan sebab nak selamatkan daripada azab kubur. Aku baca Al-Mulk ini kerana Allah, tapi asbab amal itu Allah selamatkan kita. Baru betul. Kan? Sama juga banyak orang solat duha sebab apa? Sebab nak kaya. Tak salah, saya kata tak salah, cuma perbetulkan saja. Solat duha itu kerana Allah, tapi asbab solat duha itu insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Sama juga sedekah, semua macam tu juga. Sedekah sebab nak kaya. Kalau kita kata sedekah sebab nak kaya, seolah-olah kita bergantung dengan makhluk tu, kan? Sepatutnya sedekah kerana Allah. Asbab sedekah itulah menjadikan kita kaya dengan izin Allah. Jadi sama tak kadang-kadang anak kita nak SPM, cucu nak SPM, tok nenek, mak ayah akan mengaji Quran banyak, baca Yasin tiap-tiap malam, solat tahajud, sekolah buat bacaan Yasin. Salah ke? Tak salah. Tapi itulah namanya golongan pertama, ya, ar-rahilun. Orang yang sedang menuju Allah, dia memang macam tu. Dia banyak bergantung dengan amal. Ya. Bila dia nak satu benda, dia buat sungguh-sungguh. Ya Allah, anak aku nak SPM ni, ya Allah. Menangis-nangis, solat tahajud, baca Yasin tiap malam. Betul dapat pahala insya-Allah. Betul lah amalan tu. Tapi lepas cucu kita, anak kita dah SPM, udah tak baca Yasin sangat dah. Kan? Solat tahajud pun dah kurang pula dah. Dia balik macam dulu balik. Sepatutnya istiqamah teruslah. Kenapa? Sebab kita bergantung dengan amalan tu. Ini peringkat level hak ni lah yang dikatakan sebagai orang yang sedang menuju ni. Dari segi tawakal pun tak sama, ya. Tawakalnya orang yang dalam menuju pada Allah, bukan golongan hak menuju Allah ni orang soleh, tapi dia masih bergantung dengan amalan tu. Satu lagi al-wasilun, orang dah sampai maqam musyahadah ni tuan-tuan, dia punya keyakinan dia lain, ibadah dia lain, ya. Tawakal dia pun tak sama. Kan ada satu kisah, mungkin tuan-tuan biasa dengar kisah ni, bagaimana Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ya, bagaimana fahaman mereka dan tawakal mereka pada Allah. Pada peringkat awalnya Imam Syafi'i ini kan anak murid pada Imam Malik, ya. Imam Malik waktu tu belajar dengan Imam Syafi'i, belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ni usia dia dah tua dah. Imam Syafi'i masih anak-anak remaja lagi.
Jauh beza Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi dari segi kefahaman tu tak samalah. Tapi ya Imam Syafi'i kemudian jadi ulama besar juga. Imam Malik kata apa tuan-tuan? Kalau kita benar-benar tawakal pada Allah, Allah akan bagi rezeki walaupun kita tak usaha, katanya. Itu kata Imam Malik. Kita tak usaha pun Allah bagi kalau kita betul-betul tawakal pada Allah. Imam Syafi'i kata, mana boleh macam tu? Kan? Kalau tak usaha, macam mana dapat hasil? Orang yang bertawakal mesti usaha. Imam Malik kata tak. Kalau dia betul-betul tawakal, kalau dia tak usaha pun dia dapat juga. Tuan-tuan. Yang mana satu betul kan? Imam Syafi'i tak setuju. Kan? Ni kalau orang dengar dia pun kadang jangan silap faham pula. Aku dah ikut Imam Malik lah. Nanti dulu sabar ya. Maka Imam Syafi'i pun berpisah dengan gurunya. Dalam perjalanan pulang dikatakan dia nampak ada satu ladang, katanya ladang anggur ya. Dia nampak ada orang duk kutip anggur, dia pun masuk sekutip sama buah anggur. Lepas habis kutip buah anggur semua, toke kebun tu, tuan kebun tu dia bagi upah setiap seorang. Maka Imam Syafi'i pun dapat sekali upah sebekas buah anggur. Maka Imam Syafi'i ni dia sayang guru dia. Dia patah balik jumpa guru dia Imam Malik. Dia nak bagi hadiah anggur ni kat guru dia. Assalamualaikum. Ya, Imam Malik kata, kamu apa hajatnya? Ni nak bagi hadiah buah anggur kat tok guru ni. Masuklah. Maka Imam Malik pun makan bismillah. Dia kata, aku ni sebenarnya baru niat nak makan anggur. Tengok-tengok kamu bawa anggur ni, alhamdulillah, aku tak payah kerja pun. Nampak tak? Imam Syafi'i kata, betul juga tok guru ni, hebat betul dia. Baru niat nak makan dah dapat. Jadi bukan turun daripada langit tuan-tuan, tapi ada orang bawa tu. Nampak? Betul tak Imam Malik kata, dia kalau orang benar tawakal, tak usaha pun dapat. Jadi nak ikut mana satu tuan-tuan? Kan? Sebenarnya level tu lain. Imam Malik tu dah level al-wasilun tu sampai dah. Waktu tu Imam Syafi'i mungkinlah ya, mungkin dalam perjalanan menuju pada Allah. So saya kata tawakal pun tak sama. Dia kan Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuk jalan keluar dan Allah rezekikan rezeki yang tak disangka-sangka. Siapa yang paling bertakwa, lagi Allah bagi rezeki tak disangka-sangka. Kan? Dia bukan beriman tuan-tuan. Bertakwa tu lagi tinggi pada iman. Siapa yang lebih bertakwa, lebih Allah tunjuk jalan keluar. Kan? Samalah begini. Siapa yang betul-betul kenal Allah, lebih tinggi tawakal daripada Allah. Ya. Tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dari segi contoh dalam bab memberi sedekah pun, Ibnu Athaillah ada sebut dalam satu kata hikmah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Ini satu kata hikmah je, tapi Ibnu Athaillah pun dia sebut juga ayat Quran, wal alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Maksudnya begini, kalau orang yang betul-betul kenal Tuhan, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari segi infak dia, sedekah dia tak sama dengan orang yang sedang menuju pada Allah. Tak sama. Saya tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan semua ni wali-wali Allah ni. Saya jahat kuali ya. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan nak bagi ni berkira-kira tu. Dalam wallet aku ni ada berapa dah? Tak boleh ni. Kalau aku bagi lebih sekarang, nak bayar rumah, nak bayar kereta, yuran anak lagi, nak beli itu ini, berkira, banyak berkira kan. Tak boleh. Tambah pula syaitan pula kerja kan. Dia menakutkan kita dengan kefakiran, tambah lagi. Tapi kalau orang yang betul-betul dia yakin dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, lain. Dia bagi, dia tak kira langsung, sebab dia yakin akan datang balik rezeki. Tu kadang-kadang tuan-tuan, saya agak terkilan jugalah bila mana saya pernah jumpa seorang hamba Allah. Dia kata, ustaz, saya ni kerja gaji tak besar. Yalah, kemudian dia kata hidup susah di KL ni katanya. Jadi saya ni nak bagi mak, saya tak pernah bagi duit mak ayah saya. Tak pernah bagi, dia kata. Saya kata, kenapa tak pernah bagi? Sebab saya dah buat kira-kira dan memang saya
tak cukup nak bagi. Pas anak saya, isteri nak sekolah, jadi saya tak mampu nak bagi. Saya kata dekat dia, pernah bagi? Tak pernah. Cuba bagi dulu. Bukan bagi banyak, bagi je. Cerita je, bagi dulu. Sebab mak ayah ni dia ada karamah dia sendiri, keramat. Bagi. Bukan mak ayah kita nak duit kita sangat, tapi berkat tu kita nak. Bagilah kan. Sekarang ni ceritanya belum bagi dah takut. Nampak tak? Cuba bagi dulu. Banyak orang takut dengan rezeki, betul tak? Saya pun sama. Cakap boleh dah, tapi takut juga tu. Benda je rezeki lah paling menakutkan manusia, betul tak? Rezeki ni luas. Bila nak dapat menantu, risau menantu aku ni baik ke tak baik. Tak? Kan menantu baik tu kan rezeki. Hai, menantu aku ni risau betul lah, baik ke tak baik. Nampak? Takut tu. Takut soal rezeki juga. Dapat cucu pun risau juga. Cucu aku ni nakem no lah. Apa nak jadi masa depan ni? Nampak tak? Takut juga tu. Kita ni banyak takut soal rezeki tak? Itu cerita itu. Tambah kalau bab makan minum, tambah sekarang ni lebih banyak orang takut. Tapi kalau orang betul-betul yakin, tuan-tuan, ya Allah, dia tak takut sikit pun. Dia bukan tak usaha, tapi dia yakin tu tinggi. Tapi yakin tinggi ni bukan cerita yakin dia ada step dia, ya. Terus yakin tak jadi juga kan. Saya nak buat satu kisah, tuan-tuan, ya. Mungkin ni kisah Israiliyat, tapi kisah Israiliyat ni tak semua tak betul, ya. Kalau Nabi SAW, kalau cerita Israiliyat ni, Nabi tidak mengiyakan dan Nabi tidak menafikan. Sebab kisah Israiliyat ni cerita-cerita dalam kitab-kitab lama. Ada yang sahih, ada yang tak betul, ya. Bagaimana kita nak bermuamalat dengan kisah-kisah Israiliyat? Kalau cerita dia itu bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tolak. Tapi kalau cerita dia itu masih ada kaitan ataupun masih bertepatan dengan kehendak syarak, kita boleh terima sekadar kisah, tak boleh bawa dalil, ya. Kisah sebagai kisah motivasi tak apa. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa AS. Seorang orang soleh, tuan-tuan. Dia ni rajin ibadah, tapi ada satu isu dia bila ibadah pada Allah ni, dia rasa tak khusyuk. Sebab apa? Dia risau esok ni aku ada makan ke tak ada. Dia ni kerja membanting tulang, hasil kerja dia dapatlah beli sekeping roti. Itulah rezeki dia tiap-tiap hari. Tapi dia duk risau, esok ni ada ke roti ni ke tak ada ni. Maka dia jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kan satu mukjizatnya, wa kallamallahu Musa taklima, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Maka dia mengadu pada Nabi Musa, Musa, boleh tak kau tanya pada Allah, macam mana cerita rezeki aku ni? Sebab aku ni bila bab ibadah dia mari takut, tak khusyuk. Maka Nabi Musa tanya pada Allah, wahai Allah, bagaimana rezeki si Fulan bin Sefulan? Maka Allah bagi tahu kat Nabi Musa, rezeki dia itu aku cukupkan baginya setiap hari sekeping roti, tak lebih tak kurang. Nabi Musa bagi tahu dekat dia, minta maaf lah, kalau kamu nak lebih, kamu tak dapat lebih. Cuma Allah bagi sekeping roti setiap hari, tak lebih tak kurang. Hamba Allah ni, tuan-tuan, orang soleh ni kata, wahai Nabi Musa, itu saja aku nak tahu. Aku tak minta lebih, cuma aku nak tahu je rezeki Allah ni macam mana. Maka dengan sebab itu dia kata cukup. Tuan-tuan, bila dapat berita itu, dia punya seronok dia lain macam. Menyebabkan, tuan-tuan, bila dia mari keyakinan dia tentang rezeki Allah, ibadah dia tu lebih rasa zauq, ada rasa kemanisan, ada halawah, dan menyebabkan dia kurang makan. Kan ada orang begitu, tuan-tuan, bila dia main seronok ibadah, dia tak lalu makan sangat lah. Kita ni makan lalu aja. Kan? Ibadah pun, tuan-tuan, ya, laju juga tu, tapi makan pun laju juga, kata tak? Tapi ada orang, tuan, dia tak lalu. Ada seorang ulama, tuan-tuan, kan, dia selalu makan sampai satu ketika dia segan dengan Allah. Sebab apa? Bila banyak makan, selalu pergi toilet, duk pergi buang air besar. Jadi dia malu dengan Allah Ta'ala. Hidup ni takkan nak pergi toilet je. Dengan sebab tu dia kurang makan. Maka bila dia kurang makan, dia boleh spend masa ibadah pada Allah. Ada ulama gitu.
Dia malu dengan Allah Ta'ala. Kan? Jadi begitu cerita hamba Allah ni, dia dah tak lalu makan. Tapi dapat tak sekeping roti? Dapat. Dia makan separuh je, separuh lagi dia tak lalu makan. Bukan dia membazir, tapi tak lalu nak makan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, roti dia bertimbun-timbun. Esok tambah lagi, esok tambah lagi. Bertimbun roti dia, tak lalu makan. Satu hari datang seorang pengembala kambing mencari rumput kering. Waktu tu musim kemarau, tak jumpa rumput kering. Dia nampak orang soleh ni, tanya, ada tak makanan apa-apa? Orang soleh ni kata apa? Aku ni tak ada apa nak bagi, tapi aku ni banyak simpan stok roti yang aku tak makan. Kamu ambil lah roti-roti semua ni, kamu basahkan dia, bagilah kambing makan. Mudah-mudahan ada juga makan kambing kamu tu. Pengembala ni punya seronok tuan-tuan. Dia pun terima pemberian tersebut, dan pengembala kambing ni menghadiahkan kepada orang soleh ni seekor anak kambing, tanda ucap terima kasih. Dengan pemberian seekor anak kambing ni tuan, membiak dan membiak dan membiak. Dan rumah hamba Allah ni tuan, dulunya kering biasa, tapi hari ni kambing penuh, rumput mula menghijau. Selang beberapa tahun kemudian, Nabi Musa melalui rumah hamba Allah ni, Nabi Musa terkejut. Dulu rumah dia tak macam ni, kenapa banyak kambing ni? Dia pun tanya pada hamba Allah ni, bukankah Allah telah bagi kamu rezeki sekeping roti setiap hari? Betul Nabi Musa, betul. Habis tu kamu dapat banyak macam ni? Sebab aku telah yakin rezeki daripada Allah. Memang sungguh berkat. Rezeki tak disangka-sangka. Aku tak minta semua ni, tapi Allah bagi. Bahkan ramai orang datang minta sedekah dengan ni. Sebab apa? Makanan ni banyak, ambil lah, sedekah lagi. Dulu tak boleh nak sedekah, sekarang ni boleh sedekah. Ya Allah tuan-tuan, nampak tak? Satu je, sama je. Sebab tu namanya berkat. Dia berkat bukan cerita banyak sikit, ceritanya cukup ke tak cukup. Ada orang banyak, alhamdulillah cukup. Sebab tu kita doa, ya Allah, kayakan aku dengan rezeki yang cukup. Bukan kaya je, tapi biar kaya yang cukup. Kita risau kaya tak cukup ke? Kalau aku tak kaya sekalipun, ya Allah, biarlah rezeki aku tu mencukupi. Sebab isu berkat ni kecukupan. Ada orang sikit cukup, ya? Ada orang sikit tak cukup. Kan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebut tu, orang yang tawakal pada Allah, hak dah sampai pada Allah ni lain juga. Ya. Sama juga saya ambil contoh, ya, ulama-ulama kita yang mungkin tuan-tuan kenal. Contohnya almarhum Tok Guru Datuk Dr. Harundin, ya. Rahimahullah taala. Saya kira dia ni orang yang tahu sampai makam. Kita nampaklah, ya, dia tak katalah dia sampai makam, tidak. Tapi kita nampak kelebihan yang Allah bagi pada dia. Saya kira dia ada karamah. Karamah ni tuan-tuan, bila sebut karamah ni, kita kata dia wali Allah. Betul, wali Allah dia kadang-kadang, ya, karamah ni maksud kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang Allah bagi pada hamba-hamba yang Allah pilih. Dia tak minta, tapi Allah bagi. Tapi zaman sekarang ni hak pelik ni, dia kata saya ada karamah. Itu pelik. Mengaku ada karamah tu pelik. Dan dia menunjuk-nunjuk kelebihan dia. Itu pelik. Kadang-kadang itu sihir tuan-tuan. Jangan kita tertipu. Sebahagian orang dia kagum dengan seorang itu yang boleh berjalan atas air. Betul, karamah mungkin ada begitu, tapi dia takkan tunjuk kelebihan-kelebihan tu mana. Kita kagum orang ni ada kelebihan. Sebab ada seorang sahabat saya tuan-tuan, dia pernah ikut satu ajaran sesat, ya, tak payah sebut lah. Dan dia dah bertaubat dah. Saya sembang dengan dia, kenapa kamu ikut ajaran tu? Dia kata apa? Tok Guru tu ustaz hebat. Apa hebat Tok Guru tu? Dia ada karamah. Apa karamah yang dia ada? Oi, banyak ustaz. Banyak. Apa karamah dia? Cuba cerita. Dia ni ustaz, banyak benda-benda pelik yang dia boleh buat. Benda pelik, ya. Orang suka benda tu. Benda-benda pelik ni orang suka. Macam-macam lah sebut begitu. Dia boleh menyembuhkan penyakit sebagainya. Kan kita suka itu kan. Dia boleh sembuhkan penyakit. Orang sukalah. Jadi saya tanya, apa amalan Tok Guru tu? Tok Guru ni dia special sikit. Apa special dia? Dia ni boleh bersalam dengan mana-mana orang, walaupun orang perempuan sekalipun dia boleh salam. Saya kata, kenapa boleh salam tu?
Kenapa boleh salam? Sebab dia ni dah diampunkan dosa, Ustaz. Sebab dia wali Allah. Okey. Lagi apa lagi amalan dia? Dia ni, orang kata dia ni dah ahli syurga, dah diampunkan dosa, maka Allah tak wajibkan dia solat. Sebab Tok Guru saya tak solat, Jumaat dia tak pergi solat pun dia tak solat, sebab dia ni dah diampunkan dosa. Kita tak boleh samakan kita dengan dia, katanya. Dia dah wakam lain, Ustaz. Saya kata dekat dia, nampak benar pembohong tu, kan? Yang kita fokus pada kelebihan dia. Jangan tengok kelebihan, tengok istiqamah pada amalan dia tu. Pepatah Arab kata apa? Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah satu amalan tu lebih baik 1000 kali ganda daripada karamah, kelebihan-kelebihan. Jangan tengok kelebihan, tengok amalan dia. Saya kata Nabi tu lagilah wali sekali wali. Ada tak Nabi tinggal solat? Tak pernah. Takkan Tok Guru kamu lagi mulia pada Nabi? Nabi pernah tak salah orang perempuan? Tak pernah. Nabi cukup jaga benda tu. Habis tu siapa lagi mulia? Jangan mudah tipu, kan? Tu saya kata almarhum Tok Guru Dr. Harudin tak adalah benda-benda pelik pun. Tapi karamah macam mana? Rezeki Allah bagi tu luar biasa pada dia. Pergi haji, kan? Banyak kali pergi haji tapi tak dirancang, tapi Allah jemput dengan cara yang tengok macam pelik, tapi tak pelik lah. Last minute boleh pergi haji. Ada cerita kan, seorang hamba Allah ni, dia kontraktor ke apa, dia berniat kalau dia dapat projek gini, dia berjaya, dia niat nak bawa Tok Guru pergi haji. Tengok-tengok berjaya, tuan-tuan. Lagi berapa, seminggu 2 minggu nak musim haji, dia pun bagi tahu, Tok Guru, saya dah niat nak bawa Tok Guru pergi haji. Tak rancang pun, kan? Tapi katanya orang semua nak musim dah dekat haji dah ni, kan, sempat ke nak pergi, itu tak payah risau. Waktu tu almarhum tak apa nasihat, dia kata tak apa, bawa menantu sekali teman. Bab visa ke apa semua saya uruskan. Tengok, tuan-tuan. Kita banyak orang dia dok rancang plan nak pergi tapi tak pergi-pergi. Almarhum, tuan-tuan, tak rancang pergi tapi banyak kali pergi. Nampak tak? Itu nama karamah, kelebihan Allah bagi. Sama juga almarhum Tok Guru ni Aziz Nikmat, ya. Saya tengok sebab amalan dia istiqamah, dia istiqamah dengan amalan dia, ya. Sebab tu almarhum waktu sakit-sakit pun, ya, masih nak bangun tahajud lagi, kan. Kita kisah kita tahu. Sakit-sakit pun nak tahajud lagi. Sebab apa? Dah istiqamah benda tu, dah jadi makanan dia. Tu yang ciri-ciri kita nak tengok, bukan kelebihan tapi amalan dia tu. Almarhum ada sahabat cerita, dia ni rapat dengan almarhum Tok Guru ni Aziz ni pelik. Bukan pelik terbang, tak ada. Peliknya apa? Dia ni walaupun dia sibuk, tapi macam mana masa Allah bagi kat dia tu. Dia sibuk dengan urusan kerajaannya, dia boleh jadi imam. Waktu mesyuarat, bila sampai orang solat, dia akan jadi imam, pergi solat akan berjemaah. Kemudian dia boleh pergi banyak event pada satu hari tu, kalau dan on time. Sekejap dia pergi sana, sekejap dia dekat sini, on time, padahal dia sibuk. Dan dia boleh solat jemaah lagi, dan dia boleh mengajar. Itu kelebihan tu. Masa yang Allah bagi kat dia tu, bagi kita tengok, macam mana menguruskan masa macam tu. Tapi dia tenang aja. Sebab tu nama karamah tu, kelebihan. Sama juga Imam Nawawi. Imam Nawawi umur 45 tahun meninggal dunia. Tapi ulama kata pelik, macam mana Imam Nawawi boleh tulis kitab yang banyak. Mana sempat. Ulama deki kalau ikutkan masa tak sempat. Tapi macam mana Imam Nawawi sempat. Itu namanya karamah. Tak ada pula cerita Imam Nawawi ada kelebihan, ia menghilangkan diri, tak ada. Sebab tu jangan kita tertipu. Kita mengaji tasawuf ni, tuan-tuan, bukan sebab aku ni nak jadi, bukan tujuan kita nak kejarkan itu. Kita buat ikutlah step kita, kan. Jadi orang bertakwa, insya-Allah sampai setahap Allah bagi rezeki tak disangka-sangka, ya. Saya yakin ayahanda ibunda sekalian banyak rezeki tak disangka, kadang-kadang kita tak tahu lah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dekat sini dia kata, kalau orang yang al-wasilun, orang yang dah sampai pada makam mengenal Allah, ma'rifatullah ni tadi, dia ini bukan lagi bergantung dengan amalan. Bahkan amal ibadah dia tu sebagai bentuk dia mensyukuri nikmat Allah. Bukan lagi bukan tak ada. Macam almarhum Tok Guru ni Aziz, kan, tuan-tuan, solat tahajud dia bukan sebab nak apa sangat, tapi banyak sangat nikmat Allah bagi, tak tahu nak syukur macam mana. Ya, bukan sebab-sebab tertentu, tidak. Tapi dah jadi perkara itu makanan bagi dia, rindu pada Allah.
Sebab tu dibuat. Sama juga Nabi SAW. Nabi solat tahajud sampai bengkak kaki, tuan-tuan. Kita bengkak kaki juga sebab gaul, kan? Kan apa, siapa gaul ustaz tak boleh diri lama-lama dah, bengkak kaki. Minta maaf lah kan. Tapi Nabi tentang bengkak kaki sebab apa? Berdiri lama solat tu kan. Aisyah kesian dekat Nabi, simpati, ya Rasulullah, engkau ni dah diampunkan dosa yang lalu dan akan datang, kenapalah susah payah sangat macam ni? Apa jawapan Nabi? Salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur, Aisyah? Syukur. Solat Nabi tu sebab syukur, tuan-tuan, bukan sebab apa dah. Sebab dah tak tahu nak cakap syukur macam mana dah. Saya nak petik beberapa kata. Ni saya ambil daripada seorang guru dari Indonesia, namanya Tuan Guru Haji Bakhit, ya. Dia kata, bagaimana kita nak menjadikan amalan zahir kita ada kemanisan, ya. Sekarang ni kita, tuan-tuan, kita solat tapi kadang-kadang tak tenang. Solat kita kadang-kadang kosong, tak ada isi. Jadi dia kata ada 10 perkara yang patut kita ambil dan kita amalkan dalam solat kita ataupun amalan zahir kita supaya ibadah kita tu berisi, jadi isi. Ya. Yang pertama dia kata, dalam amalan zahir itu mesti kena ada iman di dalamnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam amalan zahir itu ataupun dalam solat kita mesti di dalamnya ada keikhlasan. Ya. Sama juga sedekah. Sedekah tu ikhlas, bukan sebab nak apa-apa. Kalau sedekah ikhlas, barulah ada isi sedekah tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, dalam amalan kita, dalam ibadah kita mesti kena ada sabar. Solat kena sabar. Ada orang solat tak sabar kan, laju nak kerja ke mana. Sebab tu nak dalam solat, ibadah kena sabar, tenang, sabar. Baru ada isi urut solat tu, sabar. Sebab tu ada tumakninah, supaya tenang seketika, sabar. Yang keempat, kata beliau, dalam ibadah kita mestilah hudurul qalb, kena hadir hati. Tapi banyak orang solatnya badan kat sini, hatinya ya mungkin di pasar malam, kan? Hadir hati tu, barulah ada isi ibadah kita, katanya. Yang kelima, kena ada ta'zim, yakni rasa mengagungkan Allah. Walaupun kita ada pangkat, gelaran dan sebagainya, bila kita mari ibadah, letak tepi, aku ni kecil je, Allah Maha Agung. Barulah ibadah tu ada isi. Ta'zim tu kena ada, keagungan Allah tu. Yang keenam, kata beliau, dalam ibadah tu kena ada halawah, yakni kelazatan, kemanisan. Macam mana nak dapatkan halawah? Mari khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Kena buat preparation awal. Sebelum solat nak buat apa, datang awal tenang-tenang, barulah akan datang halawah tu, kelazatan. Ya, ataupun memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, barulah akan datang halawah, kemanisan tu. Yang keenam, itu yang keenam. Yang ketujuh, kata beliau, dalam ibadah kita kena ada khauf, takut Allah tak terima amal ibadah kita. Jangan rasa aku dah banyak ibadah dah, jangan rasa baik sangat. Sebab adakah Allah terima ataupun tak terima? Perasaan tu kena ada. Yang ke-8, dalam ibadah kita kena ada rajak. Rajak ni pengharapan, mengharap supaya Allah terima amal ibadah kita, kena mengharap. Yang ke-9, kena ingat zikru minnatillah, ingat Allah punya anugerah banyak pada kita. Ya Allah, banyak nikmat Allah bagi pada aku, nikmat jantung, nikmat mata, nikmat macam-macam ni. Maka kena rasa perkara itu, banyak sungguh Allah bagi nikmat. Dan yang terakhir, kata beliau, dalam ibadah tu kena ada syukur. Syukur, alhamdulillah, ya Allah bagi nikmat banyak. 10 benda ni kata dalam ibadah zahir tadi tu, dalam solat ke apa pun kita buat, kena ada 10 perkara ni. Barulah ibadah kita akan datang kemanisan, insya-Allah. Saya kira mungkin sekadar itu saja yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah tu atas kelemahan kekurangan diri saya sendiri, minta maaf salah dan silap terkasar bahasa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.